Hei kamu, jangan membunuh semut itulah Wong. Jadi Syafi. Ada semut yang menggigit seorang Nabi di antara para Nabi terdahulu. Lalu Nabi itu memerintahkan agar membakar sarang semut itu. Maka kemudian Allah SWT mewahyukan kepadanya melalui firman-Nya, hanya kerana gigitan seekor semut maka kamu telah membakar satu kaum yang bertasbih. Hadis riwayat Muslim. Weh, tengok ni. Ada sarang semut lah. Okey, kalau korang nak tahu, semut akan membina sarang mereka dalam sebuah koloni besar bawah tanah. Mereka menyembunyikan pintu masuk sarang dengan timbunan tanah. Ada sebahagian semut yang membina sarang mereka secara beberapa kaki ke udara. Sebab mengikut kajian sains, hal ini akan melindungi rangkaian terowong mereka yang luas daripada sebarang kecemburuan untuk melindungi semut lain dan bekalan makanan. Fakta menarik tentang semut. Peneliti di Georgia Institute of Technology Amerika Syarikat Huntangko menjelaskan secara ilmiah tentang semut api yang dapat selamat dari banjir dengan menempelkan tubuh untuk membentuk rakit besar. Huntangko menunjukkan bahawa semut api secara aktif merasakan perubahan kekuatan saat menjadi rakit dalam kondisi fluida berbeza dan menyesuaikan perilaku untuk menjaga stabilitas rakit. Fluida adalah zat yang bisa mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser. Walaupun relatif kecil, boleh juga dikatakan zat yang mengalir. Okey, pengajaran kita dapat tentang semut pada hari ini ialah bijak menyelesaikan permasalahan. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dan rombongannya melewati kawasan tempat tinggal semut, salah seekor semut segera mengarahkan rakan-rakannya untuk masuk ke lubang tempat tinggal mereka. Tujuannya agar tidak dipijak. Hal ini seperti firman Allah SWT yang bermaksud, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tenteranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Surah An-Naml ayat 18. Sungguh hebat semut inilah. Pengajaran yang kita boleh dapat tentang semut ini ialah serius dan tidak berputus asa. Sikap serius dan tidak berputus asa dalam melaksanakan sesuatu tugasan atau kerja menjadi faktor penting untuk kita capai hasil yang memuaskan. Cuba ambil sebatang lidi atau apa jua benda yang menghalang perjalanan semut. Apakah yang anda perhatikan? Semut tersebut akan mencari jalan lain untuk meneruskan sifat yang boleh kita contohi melalui serangga kecil ini. Kecil bukan satu halangan untuk kita mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup. Besar pula bukan bermaksud kita memiliki kuasa untuk memperoleh apa yang kita hajati. Sentiasa bersungguh-sungguh di samping memiliki akhlak yang mulia. Dengan kisah kehidupan semut ini mampu diterapkan dalam kehidupan kita sebagai umat yang dimuliakan Allah SWT. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada semut ni, sifat dia ada sifat tawakal. Terdapat satu riwayat menceritakan sifat tawakal semut kepada Allah SWT. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman bertanya kepada seekor semut, wahai semut, berapa banyakkah rezeki yang kau dapat dalam tempoh masa setahun? Semut menjawab, cuma sebesar biji gandum. Lalu Nabi Sulaiman pun memeliharanya selama setahun di dalam sebuah botol dan meletakkannya sebiji gandum di dalamnya. Setelah setahun berlalu, biji gandum hanya tinggal separuh dan tidak dihabiskan. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, mengapa engkau tidak menghabiskan sebiji gandum itu? Maka jawab semut, ketika aku bebas dulu, aku bertawakal kepada Allah dalam menentukan rezekiku. Tetapi apabila aku berada di dalam botol ini dan bertawakal kepada Tuanku, aku tidak yakin sama ada Tuanku masih mengingati aku untuk memberi sebiji gandum lagi atau Tuanku sudah melupakan. Ayat pengajaran ialah yang kita boleh ambil mengenai semut. Kita mestilah bekerjasama dalam menghadapi krisis seperti semut bekerjasama dengan menempelkan tubuh menjadi rakit untuk menyelamatkan diri daripada banjir.